Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anis Auni binti Rozikin. Okey, pada hari ini dan pembelajaran kita hari ini, kita akan berkenalan dengan tajuk kita iaitu atomic bonding. Okey, so saya dan juga rakan saya akan bekerjasama untuk menerangkan dengan lebih detail tentang apakah itu atomic bonding. Okay, sebelum saya mulakan kepada pengenalan tentang atomic bonding ni, kita akan go through dulu apa itu kandungan pembelajaran bagi tajuk kita pada hari ini. Okay, so tajuk kita pada hari ini adalah atomic bonding kan. Okay, so dalam atomic bonding tu kita ada 3 perkara yang penting yang kita kena tahu dalam tajuk ni. Okey, so yang pertama, apa itu atomic bonding lah. Okey, so tajuk kita tadi kita nak tahulah apa sebenarnya maksud atomic bonding tu. Okey, yang kedua kita ada apa itu primary bond. Tadi ada atomic bonding, ini ada primary bond. So apa beza dia? Okey, so nak kejap lagi saya akan go through kan, saya akan terangkan dengan lebih detail. Okey, so yang ketiga kita ada apa itu secondary bond. Okey, kat sini saya akan terangkan juga apa itu maksud secondary bond. Ada beza ke semua ni? Okey, so kejap lagi saya akan terangkan. Okey, so saya akan mulakan dengan perkara pertama yang penting dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu apakah itu atomic bonding. Okey, so jom. Okey, so ini adalah pengenalan kepada atomic bonding. Okey, so kita baca yang tengah ni. Dia cakap yang secara umumnya ikatan kimia ni dikaitkan dengan perkongsian atau pemindahan elektron sesama atom bagi mencapai kestabilan lah. Okey, maksud dia dekat sini, dia akan ada satu atom yang akan berjumpa dengan atom yang berlainan. So bila dia berjumpa, dia adalah buat pemindahan ataupun penerimaan elektron tersebut, dan daripada situ akan ada tarikan lah. Dan bila diorang dah kongsi, diorang dah pindah ke ataupun terima, so dari situ kita dah boleh tahu yang dia dah mencapai kestabilan mereka masing-masing lah. Okey, so kita baca pula yang ni. Dia kata merupakan satu tarikan antara atom bagi membentuk satu molekul ataupun ikatan kimia. Okey, macam saya cakap tadi lah, bila satu atom bertemu dengan satu atom yang lain, dia akan jadikan satu tarikan. Sebabnya dekat situ terjadinya diorang pindah elektron ke, diorang berkongsi elektron ke, diorang menerima elektron ke, dari situlah akan ada satu tarikan. Dan bila dah ada tarikan tu, diorang dah stabil, so diorang dapatlah terjadilah membentuk satu molekul ataupun satu ikatan kimia. Okey, dekat sini dia ada cakap yang terdapat 2 ikatan, iaitu primary bond dan secondary bond. Okey, so dari situlah yang saya nak terangkan tadi dengan lebih detail tentang apakah itu primary bond dan apakah secondary bond. So apa beza dua-dua ni dekat sini. Okey, saya akan sambung dengan ikatan yang ada dekat dalam atomic bonding ni. Okey, so seperti yang untuk pengenalan tadi, dikata yang atomic bonding ni ada 2 ikatan. Okey, so untuk ikatan yang pertama kita ada primary bond dan juga ikatan yang kedua secondary bond. Okey, so dua-dua ikatan ni berbeza. Dan primary bond ni dia ada pecahan dia dan secondary bond ni juga ada pecahannya. Okey, so untuk primary bond ni kita ada 3 ikatan yang berkaitan, dan secara umumnya primary bond ni dia merupakan satu ikatan yang kuat lah, dan dia sukar lah untuk dileraikan apabila dah ada ikatan ni. Okey, so kita tengok ikatan yang pertama. Okey, so ikatan pertama ialah ikatan ionik, di mana dia memberi dan juga menerima elektron. So secara umumnya kita tengok yang akan ada satu atom, bila berjumpa dengan atom yang lain, dan satu atom ni dia akan memberi elektron dia yang kepada lagi satu atom tu lah, supaya dua-dua ni stabil, mencapai kestabilan dalam covalent dorang. Okey, so untuk yang kedua kita ada ikatan covalent. Okey, untuk ikatan covalent ni dia tidak memberi dan juga menerima, malahan dia berkongsi elektron, di mana akan ada satu atom ni dia akan berkongsi elektron dengan atom yang lain. So dekat situ akan terjadinya ikatan covalent. Okey, so untuk yang ketiga pula kita ada ikatan metalik. Okey, so untuk ikatan metalik ni dia mempunyai lautan elektron, di mana dia tidak memberi dan menerima dan berkongsi dengan atom yang lain daripada dia, malah dia berkongsi elektron sesama mereka sendiri. Maksudnya dengan atom dia sahajalah, dia tak akan berkongsi dengan atom yang lain daripada dia. Okey, so itu untuk primary bond. Okey, seterusnya kita ada secondary bond. Okey, untuk secondary bond ni dia merupakan satu ikatan yang lemah, di mana dia berbeza dengan primary bond ni lah. Kalau primary bond tadi dia ikatan yang kuat, malah untuk secondary bond ni dia ikatan yang lemah.
Okey, untuk seterusnya. Okey, ini adalah periodic table of the elements. Okey, jadual berkala ni penting dekat dalam tajuk ni sebab dalam tajuk ni kita kena tengok berpandukan kepada jadual ni. So daripada jadual ni macam mana kita nak tengok sifat satu atom tersebut. Kita nak tengok sama ada dia ni metal ataupun bukan metal. Ataupun kita nak tengok dia punya nombor covalent dia. So dekat jadual ni juga kita boleh tahu nombor covalent satu atom tu. So bila dah tahu nombor covalent dia, so kita boleh tengok lah dan boleh lukis macam mana nak tahu ikatan dia tu. Okay, so kita boleh tengok dekat sini, kita boleh perhatikan yang ni adalah grup pertama, grup kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 dan 8. Okay, so kita boleh tengok sifat-sifat bagi jadual berkala ni, sifat-sifat atom dia. Okay, so kita boleh tengok jadual dalam grup satu ni kita boleh tengok yang dia adalah metal. So kita boleh tengok warna ni dia adalah metal. Dan untuk kumpulan 2 dia adalah metal juga. Tapi kecuali untuk hidrogen lah, hidrogen dia non-metal lah. Okay, so untuk yang ketiga, untuk kumpulan yang ketiga, keempat, 5 dan juga 6 dia adalah separuh metals. Dan bawah ni dia adalah separuh metal. Dan dekat atas ni pula dia adalah non-metals. Maksudnya dia separuh metal dan dekat yang bahagian atas ni adalah bukan metal. So kita boleh tahu untuk sifat-sifat dia daripada situ. Okay, so yang tengah ni pula ni adalah merupakan transition metal lah. Kebiasaannya akan terjadi dalam ikatan metanik tadi. Okay, so macam mana kita nak tengok nombor covalent bagi satu atom tu? Okay, saya bagi contohnya magnesium dekat sini. Okay, magnesium kita boleh tengok yang nombor covalent dia merupakan 12. Okay, nombor covalent dia 12. So macam mana kita nak tahu dia stabil ke tak? Dekat dalam satu atom tu, dekat jadual berkala dia, dekat dia punya maksud saya, maafkan saya, dekat dalam dia punya gelung ni, dia kena ada 8 yang paling luar sekali. So bila dah ada 8, kat sini dah lengkap 8, barulah dia stabil. Selagi dia tak ada 8 sama ada di 7 ke 6 ke 5 ke, selagi tu dia takkan stabil. So sebab tu dia punya kalau dekat paling luar dia sekali, dia kena ada 8 covalent baru dia boleh stabil. Okey, itu saja untuk periodic tables ni. Okey, seterusnya saya akan terangkan untuk perkara yang kedua, iaitu apakah primary bond. Okey, untuk primary bond ni dia secara umum lah. Okay, untuk saya cakap tadi primary bond ni tadi kita ada 3 ikatan kan, iaitu ikatan ionik, ikatan covalent dan juga metalik. Okay, so saya akan terangkan dulu ikatan ionik. Okay, so dikata kat sini ikatan kimia yang melibatkan daya elektrostatik antara ion charge berlawanan. Okay, so dekat sini dikatalah satu atom ni yang bercharge dengan positif akan berjumpa dengan atom yang charge negatif. So bila dia dah share dia punya elektron, so daripada situlah akan adanya terwujud ikatan. Dan bila dia dah ada ikatan sama ada dengan 2 atom ni, akanlah terwujud dengan ikatan akan terjadi ikatan kimia. Okay, so untuk yang kedua dikata kat sini terjadi antara logam dan bukan logam. Dan atom logam memberi elektron kepada atom yang bukan logam. So dekat sini kita cakap yang kebiasaannya ikatan ionik ni terjadi antara logam dengan bukan logam lah. Okay, so logam ni dia akan memberi kepada yang bukan logam disebabkan elektronegativity bagi bukan logam ni lebih tinggi daripada yang logam tu. Mengikut kepada kumpulan lah, kena tengok pada pada jadual berkala tadi. So sebab itulah daripada elektronegativity tinggi, dari situlah dia boleh menarik elektron tersebut untuk pergi dekat dia. Sebab itulah yang logam tadi akan memberi elektron kepada yang bukan logam. Okey, so yang ketiga dikata tadi untuk menerima dan memberi untuk mencapai kestabilan elektron lah, macam saya cakap tadi lah. Untuk ionik dia menerima dan juga memberi elektron. Tujuan dia adalah untuk mencapai kestabilan elektron. Okey, seterusnya kita ada, saya akan tunjukkan contoh-contoh dia. Okey, yang pertama kita ada natrium chlorida ataupun sodium chlorida. Okey, ni nama saintifik dia lah, natrium chlorida ni, ataupun kalau kita panggil dia boleh sebagai garam.
Okay, so kita boleh tengok dekat sini, kita ada natrium dan klorida. Ada 2 atom dekat sini. Okay, so macam nak tahu natrium ni kita ada 11 elektron. Macam mana kita nak tahu nombor elektron dia? Kita kena tengok balik jadual Kala tadi lah. Jadual berkala tadi kita kena tengok nombor elektron dia berapa. Okay, so untuk klorida ni kita ada 17 nombor elektron. Okay, so daripada situ kita bolehlah tahu macam mana dia berkongsi melalui gambar rajah ni lah. Okay, so untuk natrium kita tengok tadi dia ada 11 elektron. So dekat sini kita boleh buat yang Kala pertama ni kita kena lukis 2 sahaja. Okay, so untuk yang Kala kedua macam saya cakap tadi nak dia kena ada 8 kan untuk penuhkan satu Kala tu. Okay, so kita kena kira dulu sampai 11. So kita ada 2, kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ini dah ada 8. Masuk 2 kat sini, dia ada baru ada 10. Tapi dia punya nombor kovalent dia ada 11. So, kita kena letak ni satu dekat luar ni. Maksudnya akan ada 1. So, lengkap kat sini ada 11 elektron kat sini. Okay, so bila dah ada elektron dekat sini, ini adalah untuk natrium. Okay, so untuk klorida pula, kita ada 17 nombor elektron dia. Okay, so kita susun macam tadi, kita lukis macam tadi. Untuk Kala pertama kita ada 2. So untuk Kala kedua kita buat juga ada 8. So dia baru ada 10. So untuk cukupkan dia jadi 17, kita kena tambah lagi 7 dekat luar dia. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so macam saya cakap tadi, untuk dia stabil, dia kena ada 8 dekat luar dia kan. Okay, so untuk dia jadikan 8 dekat luar dia tu jadi stabil tu, kita kena tengoklah macam mana dia memberi dan menerima. Okay, so kita tahu yang natrium ni adalah logam. Dan klorida ni adalah bukan logam. Okay. So dari sini, disebabkan natrium ni dia terlebih satu elektron dan klorida ni dia kurang pula 1 elektron. So dari situ, natrium ni dia akan bagi elektron dia dekat klorida ni 1 supaya dua-dua ni stabil. So bila dia bagi 1 ni, dia akan stabil lah sebab dia tinggal 8 jadual terakhir dia. Maksud saya Kala yang terakhir dia tinggal 8. Okay, so yang untuk klorida ni tadi dia ada 7. So bila dia dah terima 1 daripada natrium tu, so dia dah lengkap lah ada 8. So bolehlah dia jadi stabil macam tu. So dia akan jadi macam ni. Natrium dan juga klorida, di mana yang ni charge positif sebabnya dia memberi dan ini negatif sebabnya dia menerima dan dia mempunyai elektronegativity yang lebih tinggi daripada natrium. So sebab tu dia dapat menarik elektron ni pergi kepada dia. Okay, so dekat sini kita boleh tengok yang natrium ni dah stabil, dah ada 8 dekat luar dia. So klorida ni juga dah stabil sebab dia dah cukup ada 8 daripada dia ambil elektron daripada natrium tersebut. So daripada 2 gabungan ikatan ni kita jadilah natrium klorida, di mana menjadi sebatian kimia lah, jadi ikatan kimia kat situ. Okay, so seterusnya okay, kita tengok pula kepada contoh yang kedua. Okay, untuk contoh yang kedua kita ada natrium klorida. Okay, kita ada natrium dan juga klorida. Untuk natrium kita tahu yang nombor kovalent dia adalah 11 dan untuk klorida kita tahu nombor elektron dia adalah 9. Kita tengok dekat jadual berkala tu untuk tahu dia punya nombor elektron. Okay, so macam mana kita lukis dia, kita just proceed kan macam kita buat natrium dulu. Okay, untuk natrium kita tahu dia ada 11, so kita buat macam biasa. Kita letak 2 dekat Kala yang pertama dan kita letak 8 untuk Kala yang kedua. Dan lagi 1 dekat Kala yang terakhir sebabnya dia ada 11 nombor elektron. Okay, next kita proceed dengan untuk klorida. Okay, klorida dari 9. So kita letak 2 dekat sini. So dekat luar dia akan ada 7. Okay, so dia dah ada 9 dekat sini. So apabila kat sini untuk klorida dia kurang 1 dan untuk natrium dia terlebih 1. So natrium ni dia adalah logam.
Dan untuk fluorida ni dia adalah bukan logam. So, elektron dia daripada elektron-elektron ni dia akan bagi kepada fluorida. So, dia akan jadi macam ni lah. Untuk natrium ni tidak akan stabil. So, color yang terakhir dia akan tinggal 8 je. Sebab lagi satu tu dia akan bagi fluorida. Okay, so untuk fluorida dia pun dah stabil. Sebabnya dekat color yang terakhir ni pun dah tinggal 8. So, bila dah campur dari dua ni, natrium ni dia akan bersifat positif dan fluorida bersifat negatif lah. So, bila dah gabung dua-dua ni, dari dua ni dia akan jadi ikatan kimia. Di mana yang dipanggil sebagai natrium fluorida. Kepada ikatan kovalent. Okey, untuk ikatan kovalent pula. Okey, dikata kat sini yang ikatan kimia melibatkan perkongsian elektron antara atom-atom. Macam tadi dia memberi dan juga menerima, tapi yang ini dia berkongsi elektron pula. Okey, yang kedua dikata perkongsian elektron yang membolehkan atom mencapai kestabilannya. So, macam tadi jugalah dia memberi dan juga menerima untuk capai kestabilannya. Tapi kalau ikatan kovalent ni sama juga, cuma dia berkongsi. Dia berkongsi untuk capai stabil dia. Dan kebiasaannya juga dia terjadi antara atom logam dan juga bukan logam lah. Okey, so dekat sini kita ada H2O, iaitu nama saintifik dia H2O. Kalau kita panggil air. Okey, so sebagai contohnya kita tahu yang hidrogen ni dia ada satu je nombor kovalent dia. Dan untuk oksigen ni dia ada 8 nombor kovalent dia. Okey, so bila dah ada 8, bila dah ada 8, kita tengoklah macam oksigen ni kan, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dah ada 8. Okey, untuk oksigen ni, kalau kita tengok dia memerlukan color yang terakhir dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 je. Maksudnya kalau dia nak lengkapkan jadi 8, dia kena terima lagi 2. So disebabkan situ hidrogen ni dia tak bagi, tapi dia berkongsi. Maksudnya dia akan berkongsi dengan oksigen ni. Dia akan berkongsi satu dia punya elektron dia lah. Dia akan berkongsi elektron dia dengan oksigen ni. So bila dah masuk dua hidrogen ni dekat oksigen, maksudnya dah lengkap lah color terakhir bagi oksigen ni dah ada 8. Okay, so dia dah berkongsi dekat situ. So bolehlah dicapai kestabilan masing-masing. Okay, untuk seterusnya saya akan bagi contoh untuk karbon dioksida. Okay, so kat sini kita tahu yang karbon dioksida, okay, macam tadi juga kita tengok jadual berkala macam mana kita nak tahu dia punya nombor elektron. Okay, so untuk karbon kita ada 6 elektron dan untuk oksigen kita ada 8. Okay, macam mana kita nak tahu dia? Okay, kita lukis macam tadi. Okay, untuk karbon ni dia ada 6. So dekat hujung dia ni kita ada 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okay, so bila dia dah ada 4 dekat color terakhir dia, maksudnya dia memerlukan lagi 4 untuk dia cukupkan, untuk stabilkan atom dia lah. Dia kena ada 8 color terakhir dia. So dia akan berkongsi elektron dengan dia akan berkongsi elektron dengan oksigen ni lah. Okay, so daripada oksigen ni dia akan berkongsi. Okay, untuk oksigen ni dia ada 8. Okay, so kita buat kat sini. Oksigen ni dia ada 2 dekat yang color pertama, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk karbon dia memerlukan lagi 4 untuk dia stabil. Okey, untuk oksigen pula dia memerlukan lagi 2 untuk dia stabil pada color terakhir dia. Okey, so dari sini kita lukis macam mana dia berkongsi. So bila dia kongsi dekat sini, bila dia gabung, okey. So daripada karbon ni dia akan berkongsi dia punya elektron dia. So bila dah berkongsi,
masing-masing akan lengkap. So dia akan jadi macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Kawan saya akan bercerita, akan menerangkan lagi lah tentang metodik untuk ikatan metodik. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jadi saya Ahmad Muzaffar Zikri bin Sulaiman akan menyambung pembentakan daripada Anis Auni sebentar tadi mengenai tajuk yang saya akan bentangkan, iaitu tajuk apa? Tajuk ikatan logam. Okey. Tajuk ikatan logam ni boleh takrifkan sebentar ya. Okey, tajuk ikatan logam ni boleh takrifkan sebagai daya elektrostatik antara ion-ion logam cas positif dengan lautan elektron yang dilepaskan. Okey, apa yang kita nak faham tentang tajuk ni? Okey, apa yang kita nak faham tentang tajuk ni ialah sebelah kanan slide ini, sebelah kanan sekejap. Okey, sebelah kanan slide ini anda boleh lihat model lautan elektron. Okey, dalam model lautan elektron ini, kenapa dipanggil sebagai model lautan elektron? Okey, sebab dipanggil model lautan elektron kerana di dalam sebagaimana kita tahu, di dalam logam mempunyai susunan elektron, susunan atom yang teratur kerana logam dan bentuk berpecah. Jadi susunan atom dia dalam bentuk teratur dan atom dia melepaskan elektron. Jadi elektron akan bergerak mengelilingi atom-atom dalam logam ini. Sebab itulah dinamakan model lautan elektron. Okey, saja saya cuba bayangkan. Tunjuk. Okey. Okey. Bermaksud elektron bergerak mengelilingi atom-atom dalam logam ini. Okey, ini atom charge positif, ini elektron tenaga luar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan sifat-sifat fizik logam. Okay, sama-sama kita lihat apa itu sifat fizik logam. Okey, sifat fizik logam ini ditentukan oleh ikatan logam yang kuat, contohnya yang rapat, dan keberadaan elektron yang bebas. Terdapat beberapa sifat fizik sifat fizik logam. Sifat fizik yang pertama ialah padatan pada suhu bilik. Maksudnya dia padat pada suhu bilik. Seterusnya ialah atom logam bergabung oleh ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan bergerak. Okey, di sini bermaksud seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, bahawa logam ini berbentuk pepejal. Oleh sebab pepejal itu memiliki atom-atom yang berada pada susunan yang teratur dan rapat-rapat. Oleh itu susunan itu menyebabkan atom-atom ini tidak mudah bergerak bebas. Okey. Bersifat keras tetapi lentur atau tidak mudah patah jika ditempa. Okey, di sini saya tunjukkan bagaimana sifat atom berfungsi apabila dikenakan daya. Okey, atom logam ini telah dikenakan daya. Di sini dapat lihat bahawa logam tersebut telah lentur
dan atom-atom ni hanya tergelincir sahaja, namun ia masih lagi tersusun dalam bentuk yang teratur. Okey, seterusnya ialah seterusnya saya ingin menerangkan pula ialah ikatan logam beberapa unsur. Unsur yang saya ambil dalam tajuk ikatan logam ini ialah ikatan logam natrium. Ikatan logam natrium di mana logam cenderung memiliki titik lebur dan titik tindih yang tinggi sehingga memberikan kesan ikatan yang terjadi antara atom-atomnya. Secara rata-rata, logam seperti natrium titik lebur pada 97.8 degree melebur pada suhu yang sangat jauh lebih tinggi daripada unsur neon yang mendahului pada jadual berkala. Di sini dapat lihat atom logam natrium yang berkumpul, yang berduduk merapat-rapat sesama sendiri. Ini elektron yang berada bebas di dalam ruang atom logam ini, nampak bebas. Seterusnya saya akan meneruskan kepada periodic table. Untuk periodic table ini, apa yang saya ingin kamu semua kaitkan ialah seperti mana yang kita tahu, dalam periodic table mempunyai satu tempat di mana terdapat logam peralihan di dalam periodic table ini, di mana itu pada grup 4 hingga grup ke-12. Ini adalah logam peralihan. Apa yang saya nak tekankan dalam ini ialah logam peralihan ini tidak berkongsi antara atom yang lain. Ia hanyalah berlaku di dalam atom dia sahaja, atom logam itu sahaja. Sebagai contoh, saya akan terangkan di sebelah slide ini. Di sebelah slide di sini saya akan ambil contoh logam natrium, logam argentum pula. Dalam logam argentum saya akan lukis dulu dalam bentuk pepecal. Maafkan saya atas lukisan yang sangat cantik ini. Saya cuba gunakan sebaik baik aplikasi dalam PowerPoint ini. Dalam logam atrium, logam argentum, maafkan saya, logam argentum cas-cas antara logam cas-cas positif di dalam logam argentum ini akan bertindak balas dengan elektron negatif di dalam atom ini, di dalam logam ini menghasilkan daya elektrostatik dan menghasilkan ikatan logam. Itulah dimaksudkan dengan ikatan logam. Saya harap awak semua faham ya, ini adalah argentum. Logam argentum. Sebab itu berbeza dengan ikatan ionik dengan kovalent, kerana ia hanyalah di dalam logam itu sendiri, di dalam atom sesama logam itu sendiri. Dia tidak terlibat dengan atom-atom yang lain. Seterusnya saya akan masuk kepada tajuk apa itu secondary bond, dengan saya akan membezakan antara secondary bond dengan primary bond. Secondary bond pula ialah
Secondary bond dengan kata lain adalah tiada berlaku perkongsian atau pemindahan elektron. Saya cuba highlightkan ya. Tiada berlaku perkongsian atau pemindahan elektron. Inilah berbeza dengan primary bond dengan secondary bond kerana tiada berlaku perkongsian serta pemindahan elektron. Okay, sebagai contoh yang saya akan tekankan tajuk ini ialah hydrogen bond, dipole-dipole interaction dan van der Waals force. Okay, dan secondary bond juga lebih lemah daripada primary bonds kerana tiada berlaku ikatan. Kerana tiada berlaku perkongsian atau pemindahan. Sebab itu dia lebih lemah daripada primary bond. Ia mudah terlerai. Contoh di dalam gambar ini adalah saya ambil itu van der Waals force. Van der Waals force ini di mana nucleus atom yang bercas positif akan bertemu dengan nucleus dalam atom yang bercas negatif dan menghasilkan daya elektrostatik antara mereka. Okay, seterusnya saya menunjukkan gambar di bawah ini pula. Okay, gambar di bawah ini adalah gambar hidroksida. Maafkan saya, bukan atom hidroksida tapi air. Ini adalah air, H2O. Okay, di mana atom H2O bertemu dengan H2O yang lain menghasilkan intermolecular force, menghasilkan ikatan hidrogen di sini. Nanti saya akan terangkan lebih detail mengenai ikatan hidrogen. Van der Waals force. Van der Waals force ialah secondary bond yang dikembangkan antara atom dan molekul sebagai hasil interaksi antara dipol-dipol yang mempunyai dua sifat iaitu kekal dan tak tentu. Apa yang kekal dan tak tentu itu? Kekal dan tak tentu itu maksudnya dia mudah terlerai. Okay, sebagai contoh yang saya ambil di bawah ini adalah London force. London force ini mempunyai neutral atom. Seterusnya, polarized atom mempunyai net dipole moment, di mana dalam atom ni telah hasilnya atom yang bercas positif dengan negatif. Okey, dan polarized atom attract each other, maksudnya antara atom dengan atom yang lain akan tertarik sesama mereka. Ini yang dinamakan London force. Okey, ciri-ciri van der Waals ni ialah mereka lebih lemah daripada ionic covalent bond yang normal dengan kekuatan daripada 0.2 evolution atau atom. Ikatan van der Waals berlaku antara neutral atom dan molekul. Ia tiada ciri-ciri khusus dan daya van der Waals tahan suhu kecuali interaksi antara dipol-dipol. Okay, seterusnya secondary bond untuk gula dan air. Okay. Secondary bond untuk gula dan air ini ialah saya ambil contoh gula. Gula apabila kita larutkan dalam air, molekul air cuba untuk meleraikan ikatan bagi gula. Gula mempunyai ikatan oksigen dan hidrogen yang tinggi. Hal ini menyebabkan gula tersebut boleh bertindak balas dengan air dan membentuk hydrogen bond. Okay, kalau tak faham, saya akan terangkan di sebelah. Saya mengambil contoh gula dengan air. Sebab apa saya ambil contoh gula dan air? Kerana gula dan air mempunyai ikatan hidrogen. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi ke elektromagnifan, iaitu atom fluorine, oksigen dan nitrogen. Ciri-ciri ikatan hidrogen ialah ia melibatkan ikatan antara molekul.
dan terbentuk antara atom hidrogen dengan fluorine, oksigen dan nitrogen sahaja. Okey. Contohnya gula mempunyai atom karbon, oksigen serta hidrogen. Apabila bercampur dengan air iaitu H2O, berlakulah tarikan hidrogen antara molekul air dengan molekul gula, di mana di dalam molekul air terdapat hidrogen, dan apa yang menyebabkan berlaku tarikan ialah terdapat atom oksigen di dalam molekul gula. Jadi oleh sebab itu dia akan tertarik dan berbentuk ikatan hidrogen. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya akan sampaikan mengenai tajuk atomic bonding ini. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi.